Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Fokus berita, permasalahan bekalan air terawat yang tidak dapat disambungkan ke Kampung Petak, Kampung Sitang dan Kampung Bangau akan berakhir sebaik projek bekalan air terawat ke kampung tersebut yang bermula suku kedua tahun depan siap dilaksanakan. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerry Susi berkata, projek di ketiga-tiga kampung itu dimasukkan dalam skop projek bekalan air luar bandar kawasan Puncak Borneo Fasa 2, di mana peruntukan untuk projek tersebut telah diluluskan dengan kos sebanyak RM129 juta di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKW. Katanya beberapa perancangan telah dibuat oleh pihak Lembaga Air Kuching serta Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB bagi menyelesaikan isu bekalan air termasuk isu tekanan air rendah di Kampung Emperoh Jambu. Beliau berkata demikian semasa ditemui media dalam lawatan kerjanya di Persimpangan Kampung Sitang Padawan pada Selasa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong itu menambah, permasalahan bekalan air terawat tersebut adalah disebabkan oleh faktor geografi kerana kampung tersebut terletak di kawasan tinggi dan menyukarkan bekalan air terawat untuk sampai kepada penduduk kampung. Justru katanya sebuah sistem pam penggalak serta tangki penyimpanan air akan dibina di kawasan ini melalui projek bekalan air luar bandar kawasan Puncak Borneo Fasa 2 yang mana akan dapat menyelesaikan tekanan serta bekalan air bersih di kawasan berkenaan. Di Bintangor pula, Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing telah menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM160,600 kepada 26 penerima pada Selasa. Geran tersebut diberikan kepada badan bukan kerajaan, NGO dan agensi jabatan kerajaan untuk menjalankan program dan aktiviti masyarakat. Datuk Ding dalam pada itu menyeru agar para penerima memanfaatkan geran itu sebaiknya dan menggunakan secara berhemah mengikut keperluan. Katanya lagi, ia penting kerana geran MRP merupakan sebahagian hasil dari peruntukan yang disalurkan oleh Kerajaan Sarawak untuk membantu dalam penganjuran program dan menaik taraf prasarana bangunan. Dalam perkembangan lain, Adun Meradong itu telah melawat dan meninjau projek program transformasi luar bandar RTP di Meradong bersama Jabatan Pengairan dan Saliran DID bahagian Serikay. Beliau telah melawat 3 kawasan projek yang telah diluluskan untuk dinaik taraf iaitu Prasarana Jalan Rumah Juliana di Sungai Kabu Petai, Jalan Rumah Jugo di Sungai Petai dan Jalan ke Tanah Perkuburan Sungai Pasir. Difahamkan para kontraktor akan dilantik melalui cabutan undi di bawah selian DID bahagian Serikay. Oleh itu, Datuk Ding berharap kontraktor yang bakal terpilih akan memberi perkhidmatan dan kualiti kerja yang terbaik untuk menyiapkan projek mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Sementara itu, permohonan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK untuk mewujudkan kampung-kampung baru perlu dibuat berdasarkan keperluan, kesesuaian dan alasan yang munasabah. Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang berkata permohonan tersebut juga harus dibuat tanpa menimbulkan sebarang konflik maupun krisis dalaman. Jelasnya, kertas kerja dan kajian menyeluruh perlu dilakukan secara jujur dan telus dengan mengenal pasti bilangan penduduk kampung, rumah kediaman serta rasional permohonan itu. Beliau berkata demikian dalam mesyuarat Majlis KMKK Masyarakat Bisayak Bil 2 2023 di Bangunan Persatuan Bisayak Sarawak PBS Limbang pada Selasa. Dalam pada itu, Paulus menyeru agar KMKK sentiasa memainkan peranan dalam memelihara dan mengukuhkan lagi keharmonian serta perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat. Menurutnya, sebarang isu konflik atau krisis di peringkat kampung harus diselesaikan secara baik dengan berpaksikan kepada nilai saling menghormati dan bertoleransi sesama sendiri. Katanya lagi, perpaduan dan kerjasama yang wujud di peringkat kampung akan memudahkan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan dan pembangunan secara holistik. Pada mesyuarat tersebut, Paulus turut menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM347,000 kepada 25 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dari konstituensi Batu Danau untuk membantu dalam sebarang pelaksanaan aktiviti kemasyarakatan serta memenuhi keperluan di peringkat kampung. Laporan seterusnya, Jabatan Belia dan Sukan telah melaksanakan program Fit Malaysia bagi meningkatkan budaya sukan dalam kalangan masyarakat setempat.
Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak, Lamat Nyalau berkata program itu dilaksanakan berikutan. Kajian mendapati indeks budaya sukan dalam kalangan masyarakat Sarawak masih di peringkat sederhana. Jelasnya, bagi meningkatkan kesedaran sukan dalam kalangan masyarakat, indeks budaya sukan perlu dinaikkan supaya setanding dengan negara maju lain di Asia dan dunia. Program ini kita namakan sebagai Jelajah Fit Malaysia untuk negeri Sarawak lah, peringkat negeri Sarawak yang akan dilaksanakan pada 9 dari bulan September 2023, di mana tempat untuk melaksanakan program ini nanti adalah di sinilah, di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Dan ini adalah siri di negeri Sarawak. Kita akan laksanakan program Fit Malaysia ini di seluruh negara, di seluruh negeri ya, di negara kita lah. Dan ini merupakan ikonik program di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Dan untuk negeri Sarawak kita akan laksanakan pada 9 dari bulan September 2023 di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Jadi untuk makluman media bahwa program ini kita laksanakan adalah untuk kita membudayakan sukan di kalangan masyarakat lah, terutamanya di negeri Sarawak ini. Bila berkata demikian dalam sidang media, program Jelajah Fit Malaysia Negeri Sarawak 2023. Mengulas lanjut, beliau menyatakan ini adalah antara program yang dilaksanakan bagi membantu kementerian dan jabatan meningkatkan pelibatan masyarakat dalam bidang sukan. Antara aktiviti utama yang akan menjadi tumpuan adalah 30 km fun ride, 10 km fun ride, 5 km fun run dan 3 km family walk. Selain itu, terdapat juga aktiviti-aktiviti menarik dan pertandingan yang akan diadakan sebenar program tersebut. Selanjutnya, sesi raptai penuh pementasan drama musikal Rentap The Battle of Bukit Sado berjalan lancar di Kampung Budaya Sarawak Kuching pada Rabu. Dengan memfokuskan budaya dan tokoh kaum Iban di Sarawak, pementasan musikal yang diarahkan oleh Aizat Mohidin berperanan sebagai medium penyampaian mesej kepada masyarakat berkenaan kepelbagaian budaya yang terdapat di negeri ini. Lebih menarik, pementasan drama ini menampilkan kelainan dari segi gubahan lagu, pencahayaan pentas dan pameran emosi oleh setiap pelakon terlibat. Menurut pengarah Kampung Budaya Sarawak Zaini Zainuddin, pementasan ini juga merupakan langkah pihak industri kreatif menyahut cabaran kerajaan Sarawak untuk lebih proaktif dalam menyediakan negeri ini sebagai hub baru dalam drama musikal. That's why I believe that with the portfolio of our Minister Yang Mohamad Dato' Sri Abdul Karim, having portfolio of creative industry and performing art, supporting the industry, creating doing creative programs like this, will give the state a new dimension of having Sarawak as hub for not only for musical drama but for film industry. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa sesi raptai tersebut. Dalam pada itu, pementasan ini bakal berlangsung pada 18 hingga 19 Ogos 2023 di mana ia akan dipersembahkan secara fizikal dan juga live streaming dengan tiket persembahan serta maklumat lanjut boleh dapati menerusi laman web www.sarawakharvestfestival.com.my. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.jvdmy dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri Berita UKAS edisi Tengah Hari ini dengan sorotan raptai penuh pementasan drama musikal Rentap The Battle of Bukit Sado di Kampung Budaya Sarawak pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.